Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kerana itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bagi panduan kepada kita dalam kitab Ihya, ada 5 sifat yang kita kena kenali dengan siapa kita nak berkawan. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, satu orang yang kita nak pilih jadikan sebagai teman, kita kena ada 5 perkara ni. Yang pertama, mestilah seorang yang berakal. Bahasa kita, kalau kita belah utara, kita kata yang ada akal dan sikit. Maksud dia apa? Bukan semua orang ada akal, tapi cerdik sikit. Bukan nak kena cari yang ada PhD. Bukan. Jenuh. Bukan. Dia cerdik sikit. Orang, kenapa? Sebab kata Imam Ghazali, kerana berkawan dengan orang yang bodoh tidak memberi manfaat, dan kesudahannya berkawan dengan orang yang bodoh ialah kesunyian dan terputus silaturahim. Kawan dengan orang yang tak cerdik ni, bodoh nak sebut macam tak sampai hati pula kan. Kesudahan dia akan berakhir dengan apa? Kita akan hilang kawan. Dan kedua, dia akan memutuskan silaturahim dengan perkara yang kecil-kecil. Kita rasa Allah, benda ni pun nak. Kedua, Imam Muhammad bin Baqir, kata beliau, ayah aku Zainul Abidin, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, menasihati kepada aku 5 perkara. Antaranya, jangan berkawan dengan orang yang bodoh, kata beliau. Kenapa? Kerana orang yang bodoh ni kadang-kadang dia nak bagi kebaikan kepada kita. Bila dia berkawan kita, dia kadang nak bagi kebaikan, tetapi kerana sifat akal dia yang kurang ni, kadang-kadang kebodohan dia tu menyebabkan kerugian berlaku pada kita. Contoh, dia nak bela kita, kita berkawan dengan dia, kita kongsi semua maklumat dengan dia. Ada kala kita berkongsi maklumat yang agak peribadi kerana nak tanya pandangan dia. Dia tak apa cerdik. Kadang-kadang dia nak bela kita tu kerana atas dasar kawan, habis benda peribadi dia pergi cerita ke orang. Dia tujuan nak backup kita, tapi benda yang tak patut cerita ke orang dia dicerita ke orang. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, pilih, jangan berkawan dengan orang yang bodoh. Maksudnya orang yang tak cerdik langsung. Faham tak? Kawan di sini kita sebut maksud apa? Teman. Bukan kawan biasa. Kawan biasa kita berkawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cakap biasa-biasa kita bercakap. Tapi nak jadi teman ni, nak jadi kawan rapat ni, teman ni, duduk sama, makan sama, kawan sama, sembang sama, berkongsi berita, nasihat dan sebagainya. Ini yang kita maksudkan. Imam Muhammad bin Baqir kata, kadang-kadang dia nak buat baik kat hang, tapi dia tersilap step, dia nanti jadikan keburukan pula datang kepada. Habis dia nak backup, dia cerita, kadang dia cerita habis benda peribadi habis. Kita kongsi dengan dia mungkin nak lepas kita punya tekanan. Kita kongsi dengan dia mungkin kita nak tanya pandangan dia. Kadang kita nak, bukan nak pandangan pun saja, sekadar nak cerita bagi rilis kita punya tekanan ni. Bila orang apa cerita apa pasal kita, kadang dia nak backup kita, dia pergi cerita pula habis cerita kita dalam-dalam semua. Jadi kerana tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, nombor 1, pilih orang yang cerdik sikit, berakal. Ni panduan untuk kita dan keluarga kita. Baik, yang kedua kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, perkara yang sangat penting Nabi sebut, al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi kerana tu nak berkawan, mestilah perkara yang kedua kita kena tengok orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Baik, kita nanti kata apa? Saya pun perangai bukan bagus sangat, nak bicara orang bagus-bagus mah. Ini dalil yang sangat lemah. Pasal kita tak cukup bagus lah, kita kena cari kawan dengan orang yang akhlak bagus-bagus, baru kita nanti jadi bagus. Kita dah lah gelong, kita pergi kawan dengan kaki gelong, sama-sama jadi grup gelong. Kerana tu penting berkawan dengan orang akhlak yang mulia. Kerana apabila akhlaknya buruk, sifatnya buruk, dia akan menguasai. Kerana sifat yang buruk ni akan menguasai akalnya, walaupun dia satu orang yang berakal, cerdik. Kerana sifat buruk ni akan menguasai akal dia, emosi dia buruk. Contoh dia satu orang yang panas baran. Bila dia emosi dia meningkat, akal walaupun dia orang cerdik tak berfungsi dia.
Kita bergaul tanpa kita sedar, sikit sebanyak benda tu nanti mai kat kita. Kita bergaul dengan orang yang suka tengok benda yang salah. Mula kita rasa salah, lama-lama kita dirasa tak salah. Kita bergaul dengan orang-orang yang salah, benda ni sangat membahaya. Kerana tu orang yang akhlak yang baik, perangai yang bagus. Oh, maksud dia apa? Kita kena cari orang yang perangai bagus. Mungkin kalau kita lah seorang yang berakhlak yang baik, akan ada orang yang datang bergaul dengan kita. Bila kita mempunyai satu suasana yang baik, orang yang buruk datang pun dia bergaul, dia akan berubah. Tapi kalau kita tak cukup kuat, dia akan mengubah. Sebab tu penting. Dulu dia hidup cakap macam ada bahasa semua bunyi respect kan, hormatnya. Lama-lama bergaul dengan kaki awak, nanti keluar main bahasa kan, pelik-pelik. Dalam rumah pun nanti cakap bahasa yang tak patut cakap. Siapa yang nanti sedang? Orang yang paling hampir dengan dia, orang yang dekat dengan dia. Nanti sedang, dan dia susah nak mengaku. Hang ni apa lain macam sangat, cakap pun lain macam, nampak. Tanpa dia sedang, dia nanti kata apa berubah, sopa apa. Sejak hang duk berkawan dengan ni, kan, duk main lain macam, bahasa pun lain macam, yang kasar, nampak. Tak ada lah, saja dia tak perasan. Kawan ni punya pengaruh yang besar. Imam Baqir rahimahullah ta'ala ketika menyatakan nasihat ayahnya Zainul Abidin rahimahullah ta'ala, kata beliau, kenapa dia bagi contoh orang yang bakhil. Kalau kita bergaul dengan orang yang bakhil, kata dia, maka kita tanpa kita sedari, perangai sifat bakhil tersebut akan datang dengan kita. Dulu kita tak kisah sangat, orang perlu sumbangan, kita menyumbang. Dia ni, kita berkawan dengan satu orang yang cukup kedekut. Dia bila nak menyumbang ke, dia bagi 1001 dalil untuk tak menyumbang. Hang tak boleh nak sumbang ni nak kata aku tak tahulah kan, aku dengar lah mereka duk hantar main Palestin ni, mau tak sampai. Tak sampai maksud hang lagu mana? Tak sampai, aku tahulah pada orang dalam. Padahal dia tu berat nak bawa keluar. Last sekali, kita dulu ni duk rajin juga bagi, tertahan. Saya pergi masjid nak buat sumbangan apakah program, alah, masjid dah belungguk lah duit, aku tahulah. Tak jadi. Macam itulah lama kelamaan kita pun nanti mai penyakit tu. Susah nanti. Kita tak sedar, dia nanti melekat dengan kita. Imam Baqir rahimahullah ta'ala berkata, hubungan silaturrahim dengan kamu di saat kamu sangat-sangat memerlukan, dia akan putuskan. Contoh dia, kita kawan dengan orang kedekut ni, orang bakhil ni, bila kita sangat-sangat perlukan kepada kawan, kita sangat-sangat perlukan kepada bantuan, dia nanti putuskan hubungan dengan kita. Dia tahu kita tengah duk jatuh, duk perlukan bantuan, kita call dia, nombor yang anda dial tak dapat dihubungi. Sekali dapat, okay, tak apa, nanti aku tengok lah apa aku boleh buat, tengok. Kali kedua, lepas tu nombor yang anda dial tak dapat dihubungi. Lepas tu dia tahu kita dah okey balik. Oi, lama tak nampak, apa cerita? Dah okey baru dia ada. Ni kesannya. Kata beliau lagi, berkawan dengan orang yang pembohong, dia akan menjadikan benda yang jauh tu dekat, benda yang dekat tu jauh. Orang penipu kalau kita berkawan, kan, dia kira nak menipu ya. Benda yang jauh dia bagi jadi dekat, benda yang dekat dia bagi jadi jauh. Benda betul jadi tipu, benda tipu jadi betul.